Assalamualaikum. Ada tak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nak tanya kelas ni lepas raya baru mula hari ni ke atau dah mula lama? Baru mula hari ni. Okey. Ustaz tak masuk lagi pun ni. Okey, terima kasih. Nah. Kenapa kau Lina nak makan? Kau roti tu. Duit kecil. Tak ni lah. Kau besar sudut.
Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama dan selamanya kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan inayahnya dapat bertemu pada petang ini. Tuan-puan, saya mohon maaf atas kelemahan di pihak saya. Kelemahan di sudut teknikal, saya dah cuba masuk beberapa kali, dekat 10 minit juga baru boleh masuk ya. Jadi saya mohon maaf banyak-banyak. Pun saya pun tak tahu apa masalah yang ada dalam saya punya peranti. Tak apa Ustaz, memang hari ni Selangor memang ada masalah lain rasanya. Daripada pagi tadi memang nak masuk dia loading. Oh ya, Lambat. patutlah. Kata kelas pagi tadi jemaah Sanad Malam punya kelas, Ustaz Nazri pun sama, memang tak boleh masuk lama, dekat 10 minit baru boleh masuk. Dia loading. Sebab saya tadi pukul 9 pagi saya boleh masuk okey Zoom. Tapi pukul 11 suku, kelas yang pagi tadi tu saya tak dapat nak buat live dalam Facebook. Yang 11 suku pagi dan nak masuk tu lama. Jadi memang macam tu, semua cakap macam tu tadi yang daripada Selangor punya. Kak daripada Penang okey. Saya daripada Terengganu pun ada masalah. Terengganu pun sama. Oh, kak okey je tadi. Tak apa, alhamdulillah boleh masuk juga. Terus Ustaz silakan. Itulah, saya dah cuak dah ni. Macam mana ni masuk ni? Tadi ni kod sebab Ustaz tak ada. Jadi kod kan pegang Zoom Ustaz. Ni kod nak live ke MV tak boleh sekarang ni. Cuma ada recording je lah. Baik-baik, insya-Allah. Okey, jadi boleh maklumkan kepada rakan-rakan yang lain, kalau mereka yang nak tengok dalam Facebook, boleh maklumkan kita tidak ada siaran secara langsung di Facebook ya pada petang ni. Okey, jadi insya-Allah tuan-puan, pada petang ini kita nak berbincang tentang tajuk yang disebut sebagai at-tasyabuh wal ikhtilaf. Mohon maaf saya tak sediakan nota pada petang ni ya. Tak sempat untuk sediakan. At-tasyabuh wal ikhtilaf. At-tasyabuh ni maksudnya apa? At-tasyabuh ni maksudnya ada iras. Kalimah yang ada iras, tapi sebenarnya wal ikhtilaf, dia berbeza, dia tak sama. Nampak macam ada iras, tetapi dia tak sama. Jadi kita nak tengok contoh ayat yang paling jelas dalam Al-Quran Al-Karim. Kalimah yang paling jelas adalah kalimah pada muka surat yang ke-62. Okey, baik. Sekali lagi ya. Okey, ayat yang ke surah Ali Imran, ayat yang ke-96. Jadi saya nak ajak tuan-puan sama-sama kita perhatikan ayat ini ya. Okay, firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-96, sesungguhnya inna awwala baitin, sesungguhnya rumah ibadat yang mula-mula dibina, wudi'a linnas, untuk manusia, lalladzi bi Bakkah mubaraka, ialah Baitullah yang berada di Mekah yang berkat. Jadi saya punya terjemahan, diterjemahkan Baitullah di Makkah, diterjemahkan di Makkah. Tetapi dalam saya punya teks Al-Quran Karim yang ada bersama dalam mushaf saya dan mushaf tuan-puan lah, disebut di Bakkah. Kalimahnya Bakkah dengan huruf ba. Jadi dalam terjemahan di Makkah semuanya diterjemahkan dengan mim, m. Ya? Dan rumah Allah yang berada di Bakkah itu Allah jadikan mubarak, ada keberkatan, wa hudan lil alamin, dan petunjuk hidayah bagi sekalian manusia. Firman Allah sambungannya, fihi ayatum bayyinat. Di situ ada tanda-tanda keterangan yang nyata yang menunjukkan kemuliaannya. Di antaranya ialah maqamu Ibrahim, antaranya maqam Ibrahim. Wa man dakhalahu kana amina, barang siapa yang masuk ke dalamnya tenteram amallah dia. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan Allah mewajibkan manusia mengerjakan ibadat haji dengan mengunjungi Baitullah, iaitu sesiapa yang mampu sampai kepadanya. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan sesiapa yang kufur, yakni ingkarkan kewajipan ibadat haji itu, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya
tidak berhajatkan sesuatu pun daripada sekalian makhluk. Okey, jadi kalimah yang saya nak beri perhatian adalah kalimah bakkah. Kenapa dalam ayat ini digunakan bakkah? Sementara kalau tuan-puan perhatikan dalam surah yang lain, pada muka surat yang ke-514. Ya. Ayat yang ke-24 surah Al-Fatih. Allah sebut, wa huwal ladzi, dan dialah Allah Ta'ala alladzi yang kaffa aydiyahum ankum, yang menahan tangan orang musyrikin itu daripada melakukan perkara yang buruk terhadap kamu. Wa aydiyakum anhum, dan menahan tangan kamu daripada berbuat demikian kepada mereka bi batni Makkah, di perut Makkah. Jadi kalimah yang diletakkan pada ayat ini adalah Makkah. Kenapa ya? Dalam ayat tadi, dalam surah Ali Imran, kalimahnya Bakkah. Tetapi dalam surah Al-Fatih, kalimahnya adalah Makkah. Min ba'di an aghfarakum alaihim. Selepas Allah menjadikan kamu dapat menewaskan mereka. Wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Dan ingatlah Allah adalah Maha melihat akan segala yang kamu kerjakan. Soalan dia, kenapa dalam surah Ali Imran tadi menggunakan lafaz Bakkah dengan huruf ba, tetapi dalam ayat yang ke-24 ini menggunakan lafaz Makkah? Ya? Jadi itu perbincangan kita. Ini dalam bab tasyabuh, nampak iras tapi ada perbezaan. Kalimah yang nampak iras tapi ada perbezaan. Okey, jadi kita katakan lafaz Makkah, mim, itu adalah lafaz yang masyhur untuk Ummul Qura, untuk Makkah Al-Mukarramah. Dan ada kalanya disebutkan dengan huruf ba, kerana ba itu dengan lafaz Bakkah, ia datang daripada lafaz Al-Bak. Al-Bak. Al-Bak ni ba, kemudian kaf yang bertasydid. Okey, ada ni. Okey, Bakkah dia datang daripada kalimah bak. Kaf bertasydid. Apa maksud bak ni? Bak ni maksudnya sibuk, sesak. Ya? Jadi kenapa ya dalam surah Ali Imran tadi digunakan Bakkah bukannya Makkah? Kerana itu ayat yang bercerita tentang haji. Ya? Ayat dalam surah Ali Imran bercerita tentang haji, iaitu ketika itu manusia saling tolak menolak antara satu sama lain. Ya buku, bakal ya buku ni tolak menolak ataupun sesak. Ya? Iaitu saling sesak menyesak antara satu sama lain, maka disebutkan kalimah Bakkah berbanding Makkah. Kerana konteksnya adalah penceritaan tentang haji. Adapun dalam surah Al-Fatih, ini bukan bercerita tentang haji. Ya? Jadi ini hanya diceritakan tentang konteks Makkah yang Allah beri kemenangan kepada orang yang beriman. Jadi ada beza Bakkah dan Makkah. Dapat ya tuan-tuan? Okey, kita nak teruskan dengan contoh berikutnya dalam Al-Quran Al-Karim, iaitu kalimah khairan dan syai'an. Kita nak tengok satu, iaitu pada firman Allah Subhanahu wa taala pada muka surat yang ke-102. Firman Allah, in tubdu khairan. Jika kamu melahirkan sesuatu kebaikan, kalimahnya khairan dekat sini, au tukhfuhu, ataupun kamu menyembunyikannya, au ta'fu an su, ataupun kamu memaafkan kesalahan yang dilakukan terhadap kamu, fa innallaha kana afuwan qadira, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pemaaf lagi Maha Kuasa. Jadi kalimah yang diletakkan di sini adalah kalimah khairan. Dalam masa yang sama, Allah juga membentangkan dalam surah Al-Ahzab kalimah ataupun ayat yang semisal itu juga, tetapi dengan kalimah syai'an. Ya. Kita tengok sama-sama pada muka surat yang ke-425.
425. Dalam ayat yang dalam muka surat yang ke-425, ayat yang ke-54, firman Allah, in tubdu syai'an. Jadi tuan-puan, kalau tuan-puan bandingkan dengan surah An-Nisa tadi, surah An-Nisa digunakan kalimah khairan, perkara yang baik. Tetapi ada pun dalam surah Al-Ahzab digunakan kalimah syai'an, sesuatu, dia tak guna kalimah khairan. Sekiranya kamu menyatakan sesuatu, au tukhfuhu, ataupun kamu menyembunyikannya, fa innallaha bikulli syai'in alima, maka sesungguhnya Allah sentiasa mengetahui akan segala-galanya. Jadi soalan yang timbul, kenapa ya dalam surah Al-Ahzab kalimah yang dipilih adalah syai'an, manakala dalam surah An-Nisa kalimah yang dipilih adalah kalimahnya khairan, ya? Jadi kita perhatikan konteks ayat berkenaan. Tengok ya, konteks ayatnya untuk surah An-Nisa. Itu dekat situ Allah sebutkan ayat sebelumnya, Allah sebut la yuhibbullahu al-jahra bisu. Allah tidak suka al-jahra, mendedahkan ataupun menyatakan dengan perkataan yang buruk secara jahar, secara berterus terang, minal qaul, daripada perkataan, illa man zulim, kecuali orang yang dianiaya. Wa kana Allahu sami'an alima, dan adalah Allah Taala sami'an, maha mendengar, alima, maha mengetahui. Jadi di sini telah dinyatakan Allah tidak sukakan perkara yang jahat. Oleh yang demikian, Allah sebutkan kalimah yang baik-baik, maka kalimah khairan dipilih berbanding syai'an, iaitu ini adalah kalimah yang berlawanan dengan asu, ya? Maka Allah yang tidak sukakan kejahatan ataupun perkara yang buruk, yang dinyatakan secara terus terang iaitu jahat, maka Allah sebutkan kalimah khairan, bukannya syai'an. Okey, itu satu sudut, ya. Adapun dalam surah Al-Ahzab yang kita baca tadi, pada ayat yang ke-54 tadi, ya, ini adalah pada konteks ilmu Allah tentang segala sesuatu, baik perkara yang bersifat sembunyi ataupun perkara yang bersifat terdedah zahir. Maka Allah sebutkan ayat sebelumnya, kalau kita perhatikan pada ayat yang ke-51, wallahu ya'lamu ma fi qulubikum, dan Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati kamu. Kemudian ayat ni Allah teruskan lagi, wa kana Allahu aliman hakima, dan adalah Allah maha mengetahui dan maha santun ataupun maha penyabar. Aliman dekat sini disebut. Kemudian Allah sebutkan lagi ayat yang bawahnya, wa kana Allahu ala kulli syai'ir raqiba, dan Allah sentiasa mengawasi setiap sesuatu. Ini menunjukkan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tutupkan dengan ayat yang bawah tadi, fa innallaha kana bikulli syai'in alima. Artinya konteks ayat segmen ini adalah berkenaan dengan ilmu Allah Taala. Oleh yang demikian, ilmu Allah Ta'ala meliputi segala sesuatu, tidak terhad kepada perkara yang baik sahaja, maka kalimah syai'an dipilih berbanding khairan. Dapat ya? Okey, itu kita sebut suasana ataupun persembahan surah berkenaan pemilihan kalimah syai'an ataupun khairan. Oleh yang demikian, kalimah syai'an dipilih di sini, kalimah khairan yang dipilih pada surah An-Nisa tadi. Cuma tuan-puan, ada lagi tambahan berkenaan dengan lafaz khair yang disebutkan dalam surah An-Nisa. Lafaz khair yang disebutkan dalam surah An-Nisa berulang sebanyak 12 kali. Dan ini lafaz khair tidak berulang dalam surah Al-Ahzab, melainkan hanya disebut 2 kali saja lafaz khair.
Jadi oleh kerana surah An-Nisa lebih banyak menyebut kalimah khair berbanding surah Al-Ahzab, maka surah An-Nisa memilih kalimah khairan berbanding syai'an. Manakala kalimah syai' yang berulang dalam surah An-Nisa, ia berulang sebanyak 12 kali. Tetapi walaupun dalam surah Al-Ahzab lebih sikit disebut berbanding surah An-Nisa, iaitu 6 kali, tapi kalimah itu lebih banyak berbanding kalimah khair dalam surah Al-Ahzab. Kalimah syai'an dalam surah Al-Ahzab lebih banyak daripada kalimah khair, iaitu 6 kali berbanding 2 kali. Oleh yang demikian, surah ini lebih memilih lafaz syai'an berbanding khairan. Ya? Oleh yang demikian, kita sebut pemilihan lafaz, ia ada dua sudut ataupun dua sebab. Sebab yang pertama pada aspek makna dan konteks. Sebab yang kedua pada sudut lafaz itu sendiri, berapa kali lafaz itu disebut ataupun berulang dalam sesebuah surah. Okey, dapat ya tuan-puan? Untuk pemilihan lafaz yang kedua, tadi Bakar dan Makkah, ini lafaz khairan dan syai'an. Okey, kita nak tengok satu lagi contoh dalam Al-Quran Karim. Kalimah yang ayat tu hampir sama tetapi ada sedikit perbezaan pemilihan kalimah. Itu pada firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-191. Allah kata waqtuluhum haitsu saqiftumuhum. Bunuhlah mereka, yakni musuh yang memerangi kamu. Haitsu saqiftumuhum, di mana sahaja kamu dapati mereka. Wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum, dan usirlah mereka dari tempat yang mereka telah mengusir kamu. Wal fitnatu ashaddu minal qatl, dan fitnah itu lebih dahsyat daripada pembunuhan. Tuan-puan, kalimah yang saya nak beri perhatian adalah kalimah asyad. Ya? Lebih dahsyat. Wala tuqatiluhum indal masjidil haram, dan janganlah kamu memerangi mereka di sekitar Masjid Al-Haram. Hatta yuqatilukum fi, sehinggalah mereka sendiri yang memerangi kamu di sana. Fa in qatalukum faqtuluhum, oleh itu kalau mereka memerangi kamu di sana, faqtuluhum, maka bunuhlah mereka. Kadzalika jazaa'ul kafirin, kata Allah, itulah balasan bagi orang-orang yang kafir. Kalau tuan-puan perasan, ada ayat yang semisal ini juga disebutkan dalam surah yang sama, tetapi pada ayat yang lain, iaitu ayat yang ke-217. Firman Allah pada ayat yang ke-217, yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fi. Mereka bertanya kepada engkau wahai Muhammad tentang bulan haram, tentang pembunuhan ataupun peperangan yang berlaku dalam bulan haram. Yang dimaksudkan dekat sini adalah bulan Rejab, ya. Bulan haram ada 4. So peristiwa ini berlaku pada bulan Rejab. Ada lagi bulan-bulan haram yang lain. Qul, katakanlah wahai Muhammad, qitalun fihi kabir. Peperangan dalam bulan haram itu kabir. Betul, ia adalah dosa yang besar. Wasaddun an sabilillah, dan menghalang daripada jalan Allah. Wa kufrun bihi, dan kufur kepada Allah. Wal masjidil haram, dan juga menyekat orang-orang Islam ke Masjidil Haram. Wa ikhraju ahlihi minhu, dan menghalau, mengusir penduduknya daripada kawasannya, iaitu kawasan Masjidil Haram. Akbaru indallah, lebih besar dosanya di sisi Allah. Wal fitnatu akbaru minal qatl, dan fitnah itu lebih besar daripada pembunuhan. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u, dan mereka sentiasa ataupun masih memerangi kamu hinggalah kamu mereka memalingkan kamu daripada agama kamu sekiranya mereka mampu. Wa man yartadid minkum, barang siapa yang berpaling daripada kamu, andinihi, daripada agamanya, fayamut, kemudian dia mati, wa huwa kafirun, dalam keadaan dia kafir, fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, mereka itu adalah rosak amalnya di dunia dan di akhirat.
wa ulaika ashabun nar, dan mereka itu adalah penghuni neraka, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalam neraka. Soalan yang timbul, kenapa tadi dalam ayat yang ke-191 kalimahnya adalah wal fitnatu asyaddu minal qatl, tetapi kali ini pula dalam ayat yang ke-217 kalimahnya akbaru. Asyaddu maksudnya lebih dahsyat, akbaru lebih besar. Kenapa pemilihan kalimah tu tak sama dan ungkapannya tu hampir sama? Nampak ada iras tapi tak sama pada sudut pemilihan kalimahnya. Maka kita katakan di sini, kerana ayat yang dibentangkan dalam ayat yang ke-217 ini adalah melibatkan perkara-perkara yang membawa kepada dosa besar. Ya. Contoh peperangan pada bulan Haram itu adalah kabir di sisi Allah. Saddun an sabilillah, menghalang daripada jalan Allah, kufur kepada Allah, Masjidil Haram, usir orang daripada tempat asalnya, itu adalah dosa-dosa yang besar. Oleh yang demikian, kalimah akbar dipilih untuk disesuaikan dengan pembentangan ayat. Ya? Tetapi kalau kita bandingkan dengan ayat yang tadi, ayat yang ke-191, itu bukannya pada konteks nak cerita benda yang membawa kepada dosa besar. Ya? Yang tadi. Itu adalah nak cerita tentang perkara yang dahsyat ataupun perkara yang keras berlaku. Ya? Jadi perkara yang keras berlaku tu, kita dah buat santun pada orang, tapi mereka pula yang serang kita. Ya? Maka kalimah tu adalah kalimah syiddah, kalimah yang keras ataupun dahsyat. Maka kalimah asyad dipilih pada ayat yang ke-191, disesuaikan dengan pembentangan ayat. Okay, dapat ya tuan-puan? Pemilihan lafaz asyad dan lafaz akbar. Sebelum saya teruskan dengan contoh berikutnya, tuan-puan ada soalan? Okey, saya teruskan ya, insya-Allah. Kalimah selanjutnya yang kita nak tengok adalah perkataan Nabi Nuh AS. Ketika Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, saya tak minta sebarang ganjaran. Ya? Tetapi kalimah ganjaran yang disebutkan oleh Nabi Nuh, lain ungkapannya pada surah yang berbeza. Kita tengok ya. Contohnya firman Allah melalui lisan Nabi Nuh AS pada surah Hud ayat yang ke-29. Dalam ayat yang ke-29, Nabi Nuh berkata, wa ya qaum, wahai kaumku, la as'alukum alaihi mala, aku tidak meminta kepada kamu sebarang harta benda. Kalimah harta benda yang disebutkan dalam ayat ini adalah malan. In ajriya, ini nampak, ini kalimahnya in ajriya pula. Tidaklah pahala aku, upahku ini illa ala Allah, melainkan Allah yang akan tanggung. So Allah yang akan berikan. Wa ma ana bi taridil ladina amanu, saya tak berniat untuk menghalau orang-orang yang beriman. Innahum mulaqu rabbihim, sesungguhnya mereka akan menemui Tuhan mereka. Walakinni arakum qauman tajhalun, tapi saya nampak kamu ni adalah kaum yang jahil. Kalau tuan-puan perhatikan dalam surah yang lain, sebagai contoh dalam surah Yunus, ya, kalimah yang dipilih dalam ayat berkenaan adalah bukannya malan, tetapi kalimahnya adalah ajr. Ya. Okay, saya tunjukkan kepada tuan-puan. Okey, iaitu pada muka surat yang ke-217. Dalam ayat yang dalam muka surat yang ke-217, pada ayat yang ke-72, kata Nabi Nuh AS, fa in tawallaitum, oleh itu jika kamu berpaling,
membelakangkan peringatanku, fama sa'altukum min ajr. Aku tidaklah meminta sebarang balasan daripada kamu. Kalimahnya dekat sini ajr. Tadi dalam surah Hud, kalimahnya malan. Sambungan dia masih lagi sama, in ajriya. Sesungguhnya tidaklah balasan aku ataupun upah aku, melainkan di bawah tanggungan Allah. Wa umirtu an akuna minal muslimin. Dan aku diperintahkan untuk menjadi orang-orang yang berserah diri. Jadi kalimah dekat sini adalah kalimah ajrin, bukannya kalimah mal. Sama juga dengan firman Allah melalui kisah Nabi Nuh AS dalam surah yang lain, iaitu dalam surah Asy-Syu'ara. Ya, dalam surah Asy-Syu'ara ayat yang ke-109. Ya. Dalam ayat yang ke-100 surah Asy-Syu'ara, mohon maaf. Ayat yang ke-109, kalimah yang dipilih pun sama, ya. Disebut wama as'alukum alaihi min ajr. Dan tidaklah aku meminta kepada kamu atas dakwah yang dilakukan tu min ajr, sebarang upah. In ajriya illa ala rabbil alamin. Tidaklah upahku ini melainkan atas Tuhan sekalian alam. Jadi soalan dia, kenapa Nabi Nuh punya kalamnya apabila disebut dalam surah Asy-Syu'ara ataupun surah Yunus, kalimahnya ajr. Ya? Tetapi bila disebutkan dalam surah Hud, kalimahnya adalah malan, iaitu harta. Maka kita sebutkan begini, ya. Para Nabi SAW, kebanyakan ayat pun dalam surah Hud, dalam surah Asy-Syu'ara, dalam surah Sabah pun, Nabi yang lain selain daripada Nabi Nuh pun, mereka juga sebut kalimah ajr berbanding mal. Kecuali kisah Nabi Nuh tadi tu yang dalam surah Hud yang disebutkan kalimah mal. Ya? Maka kita nak kena beralih tengok pada konteks ataupun persembahan segmen berkenaan tadi. Kenapa dipilih kalimah malan berbanding kalimah kalimah ajr pada muka surat yang ke-225. Maka kita tengok konteks dalam persembahan surah ni. Kalau anda perhatikan ayat yang ke-29, dia ada sambungan ayat dia ni, yang mana Nabi Nuh sebut, wa ya qaumi, wahai kaumku, man yansuruni minallah in tarattuhum. Siapa yang akan menolongku daripada Allah? In tarattuhum, kalau saya menghalau mereka. Afala tadhakkarun. Maka mengapa kamu tidak mahu ingatkan kekuasaan Allah? Wala aqulu lakum, dan tidaklah aku katakan kepada kamu, indi khazainullah, saya mempunyai perbendaharaan Allah. Wala a'lamul ghaib, dan saya tak tahu perkara yang ghaib. Wala aqulu inni malak, dan saya tak kata pun saya ini malaikat. Wala aqulu lil ladzina tazdari a'yunukum lan yu'tiyahumullahu khaira, dan aku juga tidak kata terhadap orang-orang yang beriman yang kamu pandang hina itu, bahawa Allah tidak akan memberi kebaikan kepada mereka. Allahu a'lamu bima fi anfusihim. Sesungguhnya Allah lebih mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka. Inni idzal laminadh zalimin. Sesungguhnya jika aku bertindak demikian, nescaya menjadilah aku dalam kalangan orang-orang yang zalim. Kalau kita perhatikan konteks pembentangan segmen ini disebutkan kalimah khazain ni. Kalimah khazain. Kalimah khazain, perbendaharaan, khazanah, ia merujuk kepada harta. Ya? Ia bukannya upah. Jadi bila sebut khazain, maka lafaz yang paling layak untuk khazain adalah mal. Ya? Jadi sesuai dengan pembentangan segmen ini berkenaan dengan harta, maka kalimah malan lebih dipilih berbanding kalimah ajr. Dapat ya tuan-tuan?
Adapun yang lain yang tadi yang dalam surah Asy-Syu'ara ataupun surah Yunus itu cerita tentang ganjaran, ya. Okey, itu huraian tentang ayat malan ataupun ajr. Kalau tuan-puan ada soalan boleh utarakan, saya teruskan dengan contoh berikutnya, insya-Allah. Contoh berikutnya adalah ayat yang hampir sama juga, iaitu pada surah An-Nahl. Kalimahnya kita nak tengok pada muka surat yang ke-274. Iaitu ayat yang ke-66. Ayat yang ke-66 Allah sebut wa inna lakum fil an'ami la'ibrah. Dan sesungguhnya pada bagi kamu pada binatang ternakan itu la'ibrah, adanya pengajaran. Nusqikum, kami beri minum, mimma fi butunihi, daripada apa yang ada dalam perut-perutnya, mim baini farthin, yang lahir daripada antara hampas makanan, wadamin, dan darah, dengan darah kawasan tu, iaitu labanan, susu, khalisan, yang bersih, sairan, yang mudah diminum ataupun yang sedap rasanya, lisyaribin, untuk orang yang minum. Okay, itu ayat yang ke-66. Cuma soalan yang saya nak beri perhatian adalah kalimah ini, ya, nusqikum mimma fi butunihi. Kalimah ni nihi, ya. Sebab dalam ayat yang lain Allah sebut mim fi butuniha. Kalau dalam terjemahan bahasa Melayu ianya sama, dalam perut-perutnya, ya. Tapi dalam bahasa Arab butunihi, dalam perutnya ada maksud tertentu, butuniha ada maksud yang tertentu. Kita bandingkan, tengok ini dalam surah An-Nahl, ya. Kita tengok dalam surah yang lain selain daripada surah An-Nahl, iaitu ayatnya dalam surah Al-Mu'minun. Muka surat yang ke-343. Ayat yang ke-21 surah Al-Mu'minun, Allah sebut wa inna lakum fil an'ami la'ibrah. Dan sesungguhnya untuk kamu pada haiwan ternakan itu adanya la'ibrah, adanya pengajaran, ibrah, pengajaran. Nusqikum, kami beri makan kepada kamu, mimma fi butuniha, daripada apa yang ada dalam perutnya. Kalimah yang dipilih di sini adalah ha, bukannya hi. Butuniha, dalam perutnya. Walakum fiha manafi'u katsirah, dan untuk kamu pada haiwan ternakan itu manfaat yang banyak. Wa minha ta'kulun, dan daripadanya kamu boleh makan. Soalan dia, kenapa ayat yang ke-21 dalam surah Al-Mu'minun dipilih butuniha, manakala dalam surah An-Nahl ayat yang ke-66 dipilih butunihi? Maka kita sebutkan begini, ya. Kalau penggunaan kalimah butunihi, lafaz itu betul lafaz yang merujuk kepada muzakkar, jantina lelaki. Cuma yang boleh mengeluarkan susu bukannya lembu ataupun ternakan jantan. Yang boleh keluarkan susu hanyalah ternakan betina. Tapi kalimah ha bulat yang dipilih, yang merujuk pada jantan itu, selalunya merujuk kepada sikit, ya. Jadi dalam bahasa Arab, tuan-puan akan temui kalimah yang bila digandingkan dengan muzakkar merujuk maksud sedikit. Contoh, tuan-puan, dalam surah Yusuf Allah sebutkan waqala niswatun. Waqala niswatun, berkata wanita-wanita. Niswatun ni wanita-wanita, sepatutnya waqalat, bukannya waqala. Tapi waqala dipilih untuk menunjukkan bilangan mereka itu bilangan yang sedikit, tak ramai.
Ya, sebab tu dipilih waqala niswatun, bukannya waqalat niswatun. Manakala dalam surah Al-Hujurat, walaupun lelaki tapi dipilih qalat. Contohnya qalatil a'rabu amanna. Al-a'rab iaitu orang badui, tapi mereka kata kami ni beriman, dan perkataan mereka tu mereka gunakan qalat. Ya, bukannya qala. Maka kita katakan qalatil a'rab itu merujuk bilangan yang ramai. Ya, contoh tilkar rusulu. Utusan itu sepatutnya ulaikar rusulu. Kan? Tapi kita guna tilka merujuk kepada bilangan yang ramai. Jadi selalunya lafaz yang jantan iaitu ha bulat, lafaz muzakkar merujuk kepada bilangan yang sedikit, manakala yang muannas ini merujuk kepada bilangan yang ramai. Sebab itu kalau peringkat awal kita belajar bahasa Arab, betul, kita tak boleh nak elakkan muzakkar itu sepatutnya untuk jantan, muannas itu untuk betina. Tetapi untuk peringkat yang akan datang, peringkat yang pada tahap yang tinggi, nanti muzakkar itu juga boleh masuk pada lafaz muannas. Tetapi dia tak bawa lagi maksud yang sebelum ni kita biasa pakai. Dia nak memberitahu bahawa itu adalah bilangan yang sedikit bila digandingkan dengan lafaz muzakkar. Jadi yang tadi tu butunihi, bilangannya tu bilangan yang sedikit, ya, yang merujuk kepada ternakan betina sahaja yang tadi. Manakala yang ini ayat yang ke-21 dalam surah Al-Mu'minun seolah-olah ada gambaran gabungan antara yang betina dan jantan, iaitu daripada betina kami beri minum kepada kamu apa yang ada di perutnya. Tapi daripada betina dan jantan, walakum fiha manafi'un katsirah, kamu dapat manfaat yang banyak. Itu tak terhad pada betina saja. Wa minha ta'kulun, dan kamu boleh makan daripada ni. Jadi pada ayat ke-21 dalam surah Al-Mu'minun ini merujuk pada makna yang lebih besar, makna yang lebih banyak berbanding dalam surah An-Nahl tadi ayat yang ke-66. Okey, dapat ya tuan-tuan? Kalau ada soalan boleh teruskan bertanya. Okey, sekarang ni kita nak tengok pada contoh berikutnya, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fath ayat yang muka surat yang ke-511. Okay, ayat yang ke-4 dan ayat yang ke-7. Ayat yang ke-4 penutup, kita baca ayat ni dulu. Allah berfirman, "Wallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin." Dialah Allah Taala yang menurunkan ketenangan fi qulubil mu'minin, dalam hati-hati orang yang beriman. Liyazdadu imana, untuk mereka menambah keimanan, ma'a imanihim, beserta keimanan mereka. Walillahi junudus samawati wal ardh, dan bagi Allah tentera-tentera langit, wal ardh, dan tentera-tentera bumi. Wa kana Allahu aliman hakima, dan Allah adalah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Manakala bila tuan-puan baca ayat yang ke-7, ayat yang hampir sama dengan ayat yang ke-4 tadi, cuma lafaznya sedikit berbeza. Walillahi junudus samawati wal ardh, dan bagi Allah itu tentera langit dan bumi. Wa kana Allahu azizan hakima, dan adalah Allah itu Maha perkasa, hakima, Maha bijaksana. Tuan-puan perhatikan ada dua kalimah yang berbeza pada dua ayat ini. Satu kalimah aliman, Maha mengetahui. Tetapi yang bawah ini digunakan kalimah azizan, Maha perkasa. Jadi kenapa ya pada yang atas digunakan kalimah aliman, yang bawah ini digunakan kalimah azizan, Maha perkasa? Maka kita sebutkan ia sesuai dengan pembentangan ataupun persembahan ayat. Persembahan ayat yang ke-4 ini adalah Allah bercerita tentang penurunan
ketenangan itu, ketenangan yang Allah berikan dan keimanan yang bertambah pada hati orang-orang yang beriman. Allah sebut huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allah turunkan ketenangan pada hati-hati orang beriman untuk mereka menambah keimanan bersama keimanan mereka. Dan sebut tentang hati ataupun tentang ini kan, tentang ketenangan yang Allah berikan ini adalah pada konteks berkenaan ilmu dan hikmah kebijaksanaan Allah. Oleh yang demikian, penutup ataupun sifat yang Allah gandingkan dalam ayat yang keempat adalah aliman, maha mengetahui, hakiman, maha bijaksana. Adapun ayat yang ketujuh, kenapa dipilih kalimah azizan bukannya aliman? Kerana konteks ayat yang sebelumnya sedikit, Allah cerita pada ayat yang ke-6, wa yu'adzibul munafiqina wal munafiqat. Dan Allah menyeksa orang munafik lelaki dan munafik perempuan, musyrikin lelaki dan musyrikat perempuan, wa dhannina billahi dhannas saw, orang yang suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang sangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah juga menghukum mereka, alaihim dairatus saw, atas mereka lah tertimpanya bala bencana yang dibawa oleh peredaran zaman. Wa ghadiballahu alaihim, dan Allah murka akan mereka, wa la'anahum, dan Allah melaknat mereka, wa a'adda lahum jahannam, dan Allah sediakan neraka jahannam untuk mereka, wa sa'at masira, maka buruklah neraka jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi ini cerita tentang hukuman Allah. Hukuman Allah ini menunjukkan Allah ini ada izzah, ada keperkasaan ataupun kehormatannya, azizan. Jadi aziz dipilih untuk menunjukkan keperkasaan Allah. Allah berhak untuk menghukum mereka. Sebab itu kalimah yang dipilih dekat sini azizan bukannya aliman. Jelas ya tuan-tuan? Okay, saya tambah satu lagi sebelum kita tutup majlis kita pada petang ni. Jadi saya dimaklumkan oleh penganjur, kita punya sesi, kalau sebelum ini 1 jam setengah, kali ini kita akan buat dalam 1 jam ya, dalam satu tempoh 1 jam. Jadi kita cuba manfaatkan sebaiknya insya-Allah dalam tempoh 1 jam ni. Nak tengok dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-37. Surat yang ke-408. Ayat yang ke-37. Awalam yarau. Dan mengapa mereka tidak melihat dengan hati mereka? Annallaha yabsutur rizqa liman yasha. Bahawa Allah lah yang memewahkan rezeki bagi sesiapa yang Allah kehendaki, wa yaqdir, dan bagi sesiapa yang Allah tetapkan, ataupun Allah jugalah yang menyempitkannya. Inna fi dzalika laayat, sesungguhnya hal yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan yang membuktikan kekuasaan Allah liqaumi yu'minun, bagi kaum yang beriman. Jadi itu ayat yang ke-37 dalam surah Ar-Rum. Okey, jadi kalimah yang kita nak beri perhatian adalah kalimah ini, awalam yarau, kalimah yarau. Tidakkah mereka melihat? Sebab apa? Sebab ada ayat yang semisal ini juga, cuma dibentangkan dalam bentuk dengan lafaz yang lain ya. Iaitu kalimahnya dalam surah Az-Zumar, muka surat yang ke-464. Ayat yang ke-52, firman Allah, awalam ya'lamu annallaha yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Mengapa mereka mendakwa sedemikian?
Tidakkah mereka mengetahui kalimah yang diberi perhatian dekat sini adalah ya'lamu. Tadi yarau. Dekat sini ya'lamu. Bahawa Allah Subhanahu Wa Taala lah yang memewahkan rezeki kepada orang yang Allah kehendaki. Wa yaqdir, dan juga menyempitkannya. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yu'minun. Lafaz yang hampir sebiji dengan ayat dalam surah Ar-Rum, cuma bezanya adalah yarau dan ya'lamu. Beza yarau dengan ya'lamu. Maka kenapa dalam surah Ar-Rum kalimahnya melihat, tetapi dalam surah Az-Zumar kalimahnya mengetahui, ya'lamu dipilih? Maka kita sebutkan dekat sini pemilihan lafaz melihat ataupun mengetahui kerana lafaz ru'yah ataupun melihat dalam surah Ar-Rum lebih banyak disebut berbanding lafaz ru'yah yang disebut dalam Az-Zumar. Ru'yah ni maksudnya ra'a lah, lafaz ra'a yang disebut dalam surah Ar-Rum lebih banyak daripada lafaz ra'a yang disebut dalam surah Az-Zumar. Lafaz ilmu yang disebut dalam surah Az-Zumar pula, dalam surah Az-Zumar lebih banyak disebut daripada surah Ar-Rum. Lafaz ra'a ataupun melihat dalam surah Ar-Rum terdapat sebanyak 7 kali, disebut sebanyak 7 kali. Tetapi dalam surah Az-Zumar disebut hanya 6 kali. Lafaz ilmu dalam surah Az-Zumar disebut 11 kali. Dalam surah Ar-Rum disebut 10 kali. Jadi kemenangan yang sangat tipis, tetapi oleh yang demikian surah Ar-Rum lebih berhak mendapat lafaz ra'a, manakala Az-Zumar mendapat lafaz al-ilm, dapat ilmu, lafaz ilmu. Okey, itu satu yang pertama. Yang kedua, kita boleh perhatikan kerana dalam surah Az-Zumar ada lafaz yang Allah beri perhatian supaya tidak menjadi bodoh. Ya, sebab tu kalimah ilmu yang dipilih. Contoh tuan-puan perhatikan ayat yang ke-64 disebut qul afaghairallahi ta'muruni. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang musyrik itu, sesudah jelas dalil-dalil keesaan Allah yang demikian, patutkah kamu menyuruhku menyembah ataupun memuji? Ta'muruni a'bud. Kamu nak suruh aku sembah ataupun puji? Ayyuhal jahilun. Lafaz yang dipilih adalah al-jahilun, orang-orang jahil. Maka lawan kepada jahil adalah ilmu. Manakala dalam surah Ar-Rum ada Allah sebutkan lafaznya adalah buta. Ya, tengok sekejap. Pada ayat yang ke-53 Allah sebutkan wama anta bihadil ummi an dalalatihim. Kamu tak akan boleh beri petunjuk kepada orang yang buta daripada kesesatan mereka. In tusmi'u illa man yu'minu bi ayatina. Kamu tidak akan dapat memperdengarkan seruanmu itu melainkan kepada orang-orang yang sedia beriman akan ayat-ayat keterangan kami, fahum muslimun, kerana mereka itu orang-orang yang menurut perintah. Oleh yang demikian, Ar-Rum lebih berpaksikan pada ra'a, penglihatan ataupun buta, manakala Az-Zumar lebih berpaksikan pada aspek mengetahui ataupun bodoh, dari sudut ilmu. Wallahu a'lam. Selesai kita 1 jam. Ya. Tuan-puan ada soalan, ada tambahan ataupun ada luahan? Silakan. Ya, kalau tak ada, kita selesai di sini tuan-puan. Saya mohon maaf atas kelemahan dan kekurangan di pihak saya. Kita sama-sama belajar, mudah-mudahan Allah berikan saya ilmu yang bermanfaat. Begitu juga tuan-puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ya, Jazakallah Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.